Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kemudian Bapak Ustaz ada pilihan pakar sekarang kita pada pagi ini dia doa apa untuk lumayan hari ini saya sebut hari ini kita doa Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Allahumma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kunana yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini, insyaAllah. Dan sepatutnya program kita ni minggu depan bawa main minggu ni. Sebab program saya dengan TV Hijrah tu sepatutnya minggu depan pun bawa main minggu ni. Jadi saya cuba susun supaya dia main tu tak main satu sajalah. Jadi macam tu keadaannya. Dia duduk sini tak apalah, pagi-pagi boleh turun main je. Kalau ni dah duduk jauh-jauh ni, dia susah sikit lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saudara Al-Azim Muhammad, dan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita berada pada bab sunnahnya memberi khabar gembira dan memberikan ucapan selamat terhadap kebaikan. Tajuk dia pada muka surat 496. Tajuk dia bab yang ke-95, bab sunnahnya memberi khabar gembira, memberikan ucapan selamat terhadap kebaikan. Disunatkan kepada kita untuk menggembirakan hati orang lain. Kita ni, dan macam mana Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia macam mana dia kasih diri dia sendiri. Apa yang kita nak orang buat dekat kita, kita buat kat orang macam tu. Faham? Ulama kata kasih ni macam mana? 4 benda. Kasih ni 4 benda. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia macam dia kasih diri dia sendiri. Kasih tu 4 cara. Nak tunjuk kasih tu 4 cara. Yang pertama, kasih tu Allah SWT ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan tu ada pada saudara dia. Kita mai kuliah ni tuan-tuan, kan, saya ada 8 blok kat sini. Tu ya, saya hantam ni. Ada ya? Lebih kurang lah. Tuan-tuan pun tak tahu blok tak nak kira apa. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 lah lebih kurang. Kan? Jadi 8 blok. Satu blok ada 5 tingkat, 6 tingkat. Satu floor ada berapa rumah? Kata satu floor ada 10 rumah kata. Satu blok ada 5 tingkat, 50 rumah. Saya rasa roughly ni. Satu rumah, satu blok ada 50 biji rumah kali dengan 8. Kan? Jadi maksudnya ada 400 rumah lebih kurang. Dia nak betul ke tak ni? Manggut tak anggut ni. 400 rumah. Maksudnya tuan-tuan mai kat sini pagi ni, kita harapkan kebaikan. Kita harap nak ni bukan benda leke-leke masuk main dalam majlis ilmu. Nabi cerita syurga. Kalau cerita majlis ilmu, Nabi cerita syurga. Cerita majlis ilmu, Nabi cerita syurga. Kan? Idza marratum bi riyadil jannah farta'un. Kalau kamu melintas satu tempat nama taman syurga, kamu singgah. Sahabat tanya, "Ma'rifatan Rasulullah, apa kata taman syurga Rasulullah?" Al-halaqatu dzikr, satu kumpulan yang duduk mengingati Allah. Satu riwayat nyebut al-majlisul ilm, majlis-majlis ilmu. Sahabat tanya Rasulullah, "Ma ghanimatu majlisul dzikr?" Apakah habuan kami dapat bila kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majlisul dzikr al-jannah, al-jannah. Nabi ulang 2 kali. Siapa duduk dalam majlis ilmu, syurga, syurga, kata Nabi SAW. Nabi cerita para malaikat melebarkan sayap, para makhluk Allah memohon keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ini semua kehebatan-kehebatan yang kalau kita yang kita main ni sebab kita nak dapat kehebatan-kehebatan tu, masuk kebaikan. Kan? Tapi kawan-kawan kita kat sana, jiran sebelah rumah kita, kita main ni, kita main rumah kita. Sebelah ni ada rumah, sebelah ni ada rumah. Kita tak ajak pun dia. Kita ada jom ada esok ada kuliah duha. Dia nak main tak main tu bukan cerita kita. Kita ajak tak ajak. Ustaz kita post dalam grup, Ustaz. Post dalam grup dah bukan semua orang baca. Dia ni tengok yang silent reader pun ramai. Bukan silent reader, dia read juga kan. Ada orang tak read langsung kan. Jemputan umum dengan jemputan khusus beza tak kan? Kita panggil ramai. Ni lepas ni sebab kenduri nak jemput semua pi ya. Semua pi tak kan? Tak, sebab dia rasa macam kalau orang pi kalau aku tak pi pun ada orang lain pi. Faham tak? Nak bagi impact dia apa? Jemput khusus. Khusus dia. Mesej kat dia personal ni. Jom ada kuliah esok, jom. Kalau ada syok. Dan tengok silap-silap dia main. Tapi kita buat tak? Kita ajak tak kawan kita sebelah rumah? Ajak tak kawan kita sebelah rumah ni? Kalau kita ajak, alhamdulillah. Dia tak main tu bukan kerja kita. Dia main tak main tu bukan kerja kita. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tuan-tuan. 80 orang je ikut dia. 950 tahun. Allah tanya tak berapa orang ikut kamu wahai Nuh? Tak. Hal balighta ya Nuh, Allah tanya. Kamu menyampai tak? Kamu sampai dekat depa? Dah, selesai dah tugas kamu. Tu je tuan. Jadi subhanallah dan kalau kita masih dalam hati kita tak ada perasaan kawan aku ni pun aku nak kebaikan ni, aku nak kebaikan tu ada kat dia, aku nak kepada kita satu-satu dia judgemental atau judgemental. Dia sempat conclude sendiri, hukum sendiri. Payah dia tu Ustaz. Tak suruh ajar tu, payah kira. Dia ni Ustaz, tak mau dengar Ustaz. Dia ni sibuk macam Ustaz. Kita conclude sendiri, padahal kita tak jawab lagi. Tuan-tuan faham tak? Kalau betul tuan-tuan macam mana nak sempurna iman macam yang Nabi SAW sebut tu, macam mana tuan-tuan kasih kat diri kita ni, kita main tu, macam tu kita kasih kat saudara kita. Tu baru kasih. Tu baru sungguh-sungguh sempurna iman. Pertama. Yang kedua,
sebut sebagai sempurna apa ni, kasih ni apa? Kasih ni yang kedua, kata ulama Sallallahu Alaihi Muhammad, ialah apa perkara yang kamu tak mau ada pada diri kamu, kamu tak mau juga perkara itu ada pada saudara kamu. Kita tak mau masuk neraka, kita tak mau buat benda maksiat, kita tak mau maksiat tu ada juga pada kawan-kawan kita. Aduh, usahalah, ikhtiar macam-macam mana pun, kalau ada dia buat benda yang tak baik, kita tak mau benda tak baik tu ada kat dia. Macam mana kita tak mau benda tak baik tu ada kat kita? Tu baru kasih. Dan macam-macam kita tengok ada kawan-kawan kita tak tutup aurat lagi. Kawan kat pejabat kita masih tak tutup aurat lagi, duduk kerja satu pejabat kita, duduk sebelah meja kita. Nampak ni? Ada yang tak Islam lagi pun. Kita tahu kata Islam yang cantik, tak beritahu kat dia pun, tak cerita kat dia. Oh, banyak aja tak buat lagi serta dia tuan. Tu jangan kata benda ni kerja ustaz-ustaz yang apa. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia adalah da'i. Tanggungjawab kena buat. Tidak? Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau guna perkataan anta lah. Kita baca Quran kan? Macam Allah kata kat kita orang. Kuntum, kamu semua ni, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Anta, kamu, Allah kata kamu. Ta'muru bil ma'ruf. Kamu pergi buat, ajak orang untuk buat baik. Anta, Allah gunakan. Ta'muru wa tanhauna 'anil munkar. Kamu pergi ajak orang keluar daripada maksiat. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Allah sebut macam Allah kata kat depan kita ayat tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Faham tak? Habis tak buat. Ada orang duk maksiat lagi. Kawan-kawan kita maksiat lagi. Kawan-kawan kita tak semayang lagi, orang tu tak pernah. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan. Ni ada yang duduk kat sini ni daripada dulu ni. Surau tak pernah main. Duduk sini. Surau pun tak pernah main. Kalau dia main ni kekok-kekok tuan. Hari raya kita buat kat balik raya, balik kampung. Kalau tuan-tuan buat solat Jumaat sini, mungkin dia main Jumaat. Tapi kita tak ada solat Jumaat. Dia tak main tu, surau tak pernah sampai. Siapa nak jawab Siapa nak buat kerja ni? Allah kata kat kita lah. Allah tak kata, ustaz kamu kena buat ni. Tak. Kuntum khairu min ujat ta'muru kamu. Nak cerita tanggungjawab besar tuan, tanggungjawab banyak tak habis. Faham tak? Saya sebenarnya paling tidak ajak je lah, jom kita ada kuliah ni, paling tidak lagu tu dah. Kita nak tegur dia tak tutup aurat. Sehari dia kata ke kita balik, Allah hang pun baru je, dulu pun aku juga sama. Dia tak payah nak cakap macam tu. Habis jom kita pergi kuliah dengan harapan lagi ustaz cakap betul dan dia dapat hidayah mudah-mudahan. Faham tak tuan-tuan? Dua, apa dia? Pertama, kita apa benda yang kebaikan yang kita nak ada di diri kita, nak kebaikan tu ada pada saudara kita. Yang pertama, yang kedua, apa saja benda yang kita tak mau ada dekat kita, kita tak mau benda ni ada pada saudara kita. Yang ketiga, apa dia? Andai ada kecacatan ataupun kelemahan dalam urusan ibadat dia, maka kita nak perbetulkan. Urusan ni kita tengok dia salah, kita tengok dia silap dalam melakukan ibadat, dia ada kesilapan dia, kita nak tegur dia. Tegur. Jangan duduk macam apa? Macam tu lah. Payahlah, tak mau, takut nak tegur orang ni. Dia boleh main masjid, dia dah bersungguh, dia dah menunjukkan kesungguhan dia untuk ibadat dia diterima. Dia main masjid. Lepas tu kita tengok dia buat ibadat dia salah. Fatihah dia tak betul ke, takbir dia tak kena ke, sebutan takbir tu, ataupun rukuk dia i'tidal ke, ataupun aurat dia terbuka ke, ataupun tumaninah tak ada ke. Macam kita nampak. Patutnya kita buat apa? Pergi nasihat dia, pergi beritahu kat dia, ni tadi aku nampak tu sujud tu terbuka kat belakang ni, takut lagi terbuka aurat. Kan? Dan berani nak tegur orang tu? Takut apa? Kita takut apa? Takut dia marah? Agak-agak dia marah tak? Agak-agak dia marah tak? Tak tahu. Tak tahu pun tak tegur. Habis sangat dia kata apa? Sibuk apa? Habis sangat dia kata tu. Atau boleh jadi dia kata apa?
Terima kasih no. Aku tak pasal tadi. Boleh jadi tak kata kata? Boleh jadi. Kita dah conclude sendiri dah. Payah Ustaz tegur sekali lagi, dia marah pula. Dah tegur lagi, dah lagi. Faham tak? Itu maksudnya. Tapi tanda try tegur sekali, dia berdebar macam nak cabut jantung. Waktu budak takut tuan. Tapi nak kena buat macam mana? Tugas kita. Kalau betul kita sayang kat saudara Islam, memang kita kena buat macam mana? Dan yang keempat ni, sesuai tajuk kita ni. Yang keempat ni, bila sebut kasih ni, apa perkara yang kita nak orang buat kat kita, maka kita buat kat orang. Dan apa benda yang kita tak mau orang buat kat kita, maka kita jangan buat kat orang. Ni kasih. Kita nak orang cakap baik-baik dengan kita, kita cakap baik-baik dengan orang. Kita nak orang tak mau tipu kita, kita jangan tipu orang. Kita tak mau orang jerit-jerit kita, kita jangan jerit-jerit kat orang. Ya, apa benda yang kita tak mau orang buat kita jangan buat kat orang. Ni kasih. Dia panggil ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni macam mana? Letak diri kita di tempat dia, maka kita akan ada ihsan. Suka ada orang buat macam ni? Tak suka, jangan buat kat orang. Itu senang aja tuan-tuan. Simple lah. Sebab tu dia panggil orang-orang apa dia panggil? Orang psikologi, pakar psikologi dia sebut kan. Nak cakap satu benda ambil 6 second. 6 second. Kalau kita nak respon satu benda ambil 6 second. 1 2 3 4 5 6. Boleh cakap 6 second cukup untuk otak kita proses kita cakap tu betul ke tak, apa kesan daripada apa kita cakap. Nanti tengok orang bergaduh kan, orang bergaduh dah tunggu 6 second. 1 2 4 5 6. Tak ada. Kalau bergaduh tuan-tuan, kawan tu tak ada cakap habis lagi, dia cakap dah. Betul ni. Apa payah cakap orang tak bisa bergaduh ni. Kena cerita. Kan? Macam tu lah. Ada tisu. Ada tisu. Muslimat ada tisu ni. Apa memang tak, kalau beg tak ada tisu tak sah boleh keluar gelaran muslimat. Minta tisu tu. Apa ni? Kelam ambil sat. Ada ni. Ada. Mesti. Nak ambil balik. Bagi balik kat kau. Kau wakaf kat saya. Bagi. Tak apa. Jadi sebab dia waktu time Covid ni nak pegang hidung rasa macam ceramah-ceramah ni hidung dekat tai, tahu tak? Kita mulut dia orang tu hidung dekat tai. Sebab tu ustaz-ustaz tu rajin pegang hidung. Okey. Tuan-tuan, jadi ambil 6 second. 6 second tu kita boleh start proses. Benda kita cakap ni kesan. Bila bergaduh, orang tu tak ada cakap habis, kita nak cakap dah. Sekejap bagi saya cakap habis tu. Dia tak faham macam tu lah. Sebab tu akhirnya dia buat satu benda, kadang-kadang keputusan yang dia sendiri menyesal lepas pada tu. Jadi subhanallah, nak cakap apa, nak buat apa, cuba timbang. Aku cakap ni orang tu, kalau aku bercakap benda ni, kalau orang bercakap kepada aku benda yang aku nak cakap ni, apa perasaan aku tu? Aku boleh terima. Kalau boleh terima, cakap. Kalau tak boleh terima, jangan cakap. Sifat orang mukmin. Tahu tak sifat orang mukmin? Membahagiakan. Tuan-tuan, kalau jumpa saya, sepatutnya tuan-tuan jadi bahagia. Itu sifat orang mukmin. Nak jumpa siapa? Jumpa Ustaz Jafri. Seronoknya, bahagianya. Macam tu. Saya jumpa sama-sama kita ni. Jumpa siapa? Kawan-kawan kita kat jemaah masjid. Seronoknya, bahagianya. Salahnya bila apa? Jumpa masjid. Tak mau meluat aku kat dia tu. Tengok atas bawah. Apa ingat aku apa? Curi kasut dah. Dia tak pernah main masjid. Hari tu tak terbuka hati lagu mana tak nak pergi masjid tuan. Sampai masjid tau. Orang masjid sebut apa ni? Jaga-jaga kasut siapa nak hilang pula lagi. Pakai. Tengok dia atas bawah kan. Batu tak ramai dah. Saya pernah tuan dulu. Kita pergi singgah sana masjid tu. Dia tengok kita atas bawah ni. Dia pasal apa depan ni? Rupanya bukan geng karah ni apa. Sampai macam tu. Ada. Jadi kita tak membahagiakan. Para sahabat bila gelisah pergi cari Nabi SAW, tengok wajah Nabi, rasa tenang hati, lega. Bila Nabi SAW wafat,
Mereka pergi cari siapa? Bila ada masalah, mereka akan pergi cari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih ada. Pergi jumpa, pergi cari Anas bin Malik, pergi cari Abu Hurairah, pergi cari sahabat-sahabat Nabi yang biasa duduk dengan Nabi, pergi tengok dia, tengok muka dia, lega dia. Ini orang Islam. Faham ni? Saya sama. Tengok sama-sama kita. Tapi kalau tengok serabut, ni macam. Aku ni serabut, tengok muka hang lagi serabut. Ada tak kena? Nabi SAW beritahu kita apa? Cara dia, adab dia ialah jangan bercakap kepada aku tentang saudaramu, kerana aku nak berjumpa dengan dia dengan wajah yang sejahtera. Nabi SAW tak bagi siapa-siapa yang duduk cerita kat Nabi tentang sahabat dia, cerita yang tak baik. Sebab bila kita dengar satu benda yang tak baik, sehari kita nak jumpa, nak menghadap dia lagi, kita dah tak boleh nak be natural, tak boleh lah. Dia ni dah start ada dah. Maka tuan-tuan, di antara perkara yang disunnahkan kepada kita ialah membahagiakan saudara kita dengan perkataan-perkataan yang menggembirakan. Hatta orang tengah susah, pergi jumpa dengan susah, cerita dekat dia, bercakap perkara-perkara baik yang akan menggembirakan hati dia. Apa macam ni, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ganti lebih baik lagi kat hang, jangan risau. Nak pergi jumpa kawan-kawan kita sakit, oh tak apa, sabar, makan ubat elok-elok apa semua. Kawan aku dulu ni macam ni jugalah, 2 minggu je. Dia kata apa 2 minggu? Lega. Oh lega, tak apa. Jangan menyusahkan hati orang. Macam tu tuan-tuan. Ada. Jadi sunnah apa ni? Sunnah menyampaikan khabar kebaikan, gembira. Kalau tuan-tuan dapat satu benda gembira, satu maklumat, berita gembira, tuan-tuan tak sabar nak pergi cerita kat kawan kita supaya dia pun tumpang gembira sekali. Ini perangai kita. Dalam Facebook, kita lah nak jadi orang pertama sekali menyampaikan berita, sampai yang tak betul pun kita bos sekali. Faham ni? Ada kawan tu mati, berapa kali mati lah. Tiap-tiap tahun ulang mati dia. Ini kita tak mati. Faham ni? Punya nak jadi orang yang pertama menyampaikan berita. Walaupun kita nak menyampaikan berita gembira, namun pastikan berita yang nak kita sampaikan itu cerita yang betul, sah. Faham tak ni? Dan sunnah juga kita mengucapkan selamat terhadap kebaikan. Kalau saudara-saudara kita, tuan-tuan, kita duduk dalam grup WhatsApp banyak. Tuan-tuan, ada yang 80 grup WhatsApp. Sampai tak tengok mesej saya, tuan-tuan, pecah 10,000 mesej saya. Tak baca 10,000 mesej. Pernah cecah. Screenshot tuan-tuan, tak dalam Facebook. Punya nak tunjuk orang, kita orang duduk mesej, kita tak nak tengok tu. Mana sempat nak tengok? Nak tengok saya waktu mana saya nak tengok handphone. Pulangnya, ceramahnya. Adalah kereta sikit, tuan-tuan, ada masa dulu tengok, scroll sikit. Dulu saya suka tengok, lepas balik kerja, lepas balik kuliah malam, saya akan ambil masa sikit, pukul 10, pukul 12 tu, tengok. Kadang-kadang pukul 1, pukul 2. Lama-lama tidur lambat, badan tak sihat. Tak mau pula, doktor suruh tidur awal, tak sempat nak tengok. Cocok sampai 10,000 mesej, tak sempat tengok. Kan? Duduk dengan keluarga pula, duduk lari kereta, duduk tengok apa semua, duduk depan anak tegur pula, ayah tu duduk tengok handphone je. Jadi bad impression pula, tak bagi pula. Padahal itulah waktu kita tengok pun. Tak ada. Ni waktu saya duduk kuliah saja tuan-tuan ni, silap-silap boleh cecah dekat 1,000 mesej yang masuk. Waktu kuliah sejam. Nak cerita tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, dalam grup WhatsApp yang banyak-banyak tu, ada tak orang dalam grup WhatsApp tu dia birthday dia hari tu? Ada. Daripada 200 orang yang duduk dalam satu grup WhatsApp, bila ada seorang yang sebut birthday, berapa orang yang komen ucap birthday dia? Berapa orang? Kan 10 orang tak sampai. Tidak ni. Dalam tu ada cerita pula, dia kata apa? Alhamdulillah anak saya, dia nak kongsi dia kongsi kegembiraan dia. Alhamdulillah anak saya dapat straight A ni, periksa kali ni, syukur, alhamdulillah. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang komen ucap tahniah kat dia? Tuan-tuan faham tak cerita apa ni? Ada orang pula tuan-tuan yang dia tolong doakan saya ni apa semua, diuji dengan apa-apa sebagainya. Berapa orang betul-betul yang komen? Yang komen 10 tu pun copy paste daripada kawan buat satu. Kawan buat satu pun ucapan ikhlas daripada saya Din. Semua pun komen ikhlas Din. Komen punya copy paste, baca pun tak. Faham tak dia cerita apa ni? Betul tak buat panggil aku tu ni?
Saya kadang-kadang saya buat apa tau, saya komen, saya buah nama kat saya kat situ. Kadang-kadang copy paste juga, tapi buah nama kat bawah tu. Pasal apa? Nak tunjuk kata tu main pada kita. Faham ni? Buah nama kat situ. Ikhlas daripada Abi, ikhlas daripada apa-apa. Supaya nampak macam main daripada saya. Lepas tu kawan yang lah tu, kadang kita komen tu, kita buat ayat Quran buat sikit, kita buat ayat doa-doa bahasa Arab sikit. Oh, dia sedap bahasa Arab, Ustaz komen, dia copy paste kat bawah tu dengan nama kita, dia paste kat bawah tu. Kan? Tuan-tuan, sebab nampak simple tetapi dia membahagiakan orang. Kita pun macam tu. Dia kalau apa-apa jadi kat kita ke, kita dapat apa-apa berita gembira, ingat sunnah mengucapkan selamat atas perkara-perkara kebaikan yang dilalui seorang kita. Lepas pada ni tuan-tuan nak komen elok. Tuan-tuan duduk dalam mana-mana grup, itu komitmen tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh komit tu, tuan-tuan tak duduk dalam grup tu. Buat apa? Dia invite tuan-tuan masuk dalam tu untuk function. Apa function? Apa fungsi? Dia duduk dalam community, tahu tak? Community maya. Bukan duduk saja. Kalau orang tanya, kita jawab. Kalau orang bagi apa maklumat, kita respons. Hantar satu benda, tuan-tuan buah macam ni, cukup lah. Menunjukkan bahawa tuan-tuan dah respon. Tambah-tambah grup kerja. Buah satu maklumat, buah suruh satu maklumat. Senyap sunyi, krik kat bawah. Orang ni baca, tak baca, faham, tak faham. Terima, tak terima. Tak tahu pun, tak tahu. Tak ada adab. Betul kan? Itu pun ada adabnya. Unless orang main letak kita kat dalam tu, kita pun tak tahu. Tiba-tiba ada grup tu. Ni ustaz selalu kena. Main bubuh je letak tu. Kita dah berlambat grup tu, bubuh dalam tu lagi. Lepas tu kita pun, ni grup mana pula ni? Kita pun left grup. Dia grup kata apa? Inilah ustaz tidak ada adab memutuskan silaturahim. Screenshot buat dalam Facebook dia. Betul-betul. Dia panggil kita bunda. Jadi, tuan-tuan ingat macam ni. Apa yang membahagiakan kita, kita nak bahagiakan orang. Apa yang patut orang buat kat kita, macam tu kita patut buat kat orang. Ingat itu je. Sesimpel benda, sekecil-kecil benda membahagiakan tuan-tuan. Birthday orang, tuan-tuan jawab je macam selamat hari lahir. Paling tidak. Dia dapat cerita anak dia dapat bahagia. Cerita je, tuan-tuan komen je tahniah mabruk. Dalam Facebook kita, friend-friend kita Facebook dapat anak, tuan-tuan komen dekat tu tahniah. Bahagia dia tuan, dia bahagia. Dia rasa macam orang ambil berat. Dia rasa macam orang sayang kat dia. Dan tuan-tuan nanti orang akan buat kat kita sama. Saya tanya ada kawan saya tu, dia duduk dalam kereta, buka Instagram. Lepas tu dia love, like dekat Instagram tu lah. Macam kita buat apa? Semua lah tu. Dia kata kita like kepada orang yang like kita. Kita like dekat dia kepada orang yang follow kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak kita nak rasa dia dihargai bila dia ni berkawan dengan kita. Itu macam tu pun ada. Itulah dia kata social, bersosial dalam apa ni maya macam tu banyak. Kita pun tak tahu tu. Nah ni. Nanti bila kita post satu benda, orang-orang ni akan post balik, akan komen balik kita. Bila kita share apa-apa, orang-orang ni lah yang akan sokong, yang akan support kita. Oh, tu rupanya. So, bahasa mudah dia, what you give, you get back. Kan? Bahasa mudah dia, what you give, you get back. Kata Scorpion dalam salah satu lagu dia. Gitu. Baik, tuan-tuan, saudara semak. Tu mukadimah dia. Ini masuk hadis dia. Hadis dia panjang, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita akan baca maksud dia saja insya-Allah, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita baca matan dia sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 500. Surat 500, hadis yang ke 710. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa abta alaina faqashina an yuqtata'a dunana wa fazi'na faqumna faqumtu awwala man fazi'a
Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan li ansari li bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baba falam ajid. Qala Rabi'un yadkhulu fi khawfi kha'itin min bi' kharijah war Rabi' al-jadwalu as-saghir. Fahtafaztu fa akhadtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, faqultu na'am ya Rasulullah. Qala ma sya'nuka? Qultu kunta baina adhhurina faqumta fa'abta'ta alaina faqashina an tuqta'a dunana fafazi'na fakunta awwala man fazi' fa'ataita hadzal kha'id fahfadatu kama yahtafizu tha'lab wa haula'in nasu wara'i. Faqala ya Aba Hurairah wa ata'tani na'layhi faqala idhhab bi na'layya hataini laqita min wara'i hadil kha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabasharuhu bil jannah wa dzakara al haditha bitawalih rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk-duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami ada Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba baginda beranjak pergi daripada hadapan kami dan terlambat balik kepada kami. Kami khawatir kalau baginda tertangkap oleh musuh. Cerita dia macam tu. Cerita Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Umar, duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah pun ada sekali. Tiba-tiba dalam duduk tu, tiba-tiba Nabi SAW bangkit, Nabi SAW keluar pergi. Bila Nabi SAW keluar pergi tu, Nabi SAW lambat balik. Dia lambat balik. Lambat balik, kami pun risau kot Nabi SAW kena tangkap dengan musuh. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami pun takut sehingga kami semua bangkit berdiri. Akulah yang pertama sekali takut dan keluar untuk mencari Rasulullah SAW. Sehingga aku sampai pada sebuah kebun milik kaum Ansar daripada Bani Najjar. Nabi SAW ni tuan-tuan dengan para sahabat ni bukan main-main. Kalau di kalangan sahabat sendiri pun mereka sanggup berbai'ah untuk mempertahankan sahabat yang mereka sangka telah terbunuh waktu singgah di Hudaibiyah. Nabi SAW nak masuk, tiba-tiba terhalang dekat Hudaibiyah, tak boleh nak masuk ke Mekah. Dihantar Sayyidina Osman pergi masuk ke untuk berbincang dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Tiba-tiba terlambat dekat sana dan tersangka di kalangan sahabat yang Sayyidina Osman telah terbunuh. Waktu tu apa mereka buat? Mereka bangkit sama-sama bai'ah dengan Nabi SAW. Kita nak pi untuk pertahankan, untuk kita pi selamatkan ataupun kita balas dendam tak apa yang berlaku kepada Sayyidina Osman. Nak cerita, bukan cerita Nabi, para sahabat pun sampai macam tu mereka punya sayang. Apatah lagi Nabi. Bila duduk-duduk tiba-tiba bangun, sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak balik-balik. Oh, sudah dah gelisah dah masing-masing. Macam mana ni? Orang pertama sekali yang mai takut dan gelisah ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang kata, sudahlah, apa jadi ni? Apa jadi kat Nabi ni? Macam mana kita nak buat ni? Lalu dia pun tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, depa keluar sampai ada yang sampai dekat mana? Sampai dekat perkampungan Bani Najjar. Daripada kalangan Sallallahu Alaihi Wasallam milik orang Ansar, daripada Nabi sampai kat kebun tu. Aku pun mengelilingi dia, kata Abu Hurairah, dan mencari ruang ataupun lubang untuk aku masuk ke dalam Allahumma salli alaihi wasallam kebun tersebut. Duk sangka kod Nabi ada kat dalam tu. Tuan-tuan, salli alaihi pusing kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata ada satu aliran masuk ke dalam lubang dinding kebun. Dinding kebun tu ada pokok dia, ada sungai kecil, ada macam tali air yang mengalir masuk dekat dalam kebun tersebut. Maka
masih ada lubang kecil tu. Dia kata, aku pun masuk melalui lubang tersebut. Sayyidina Abu Hurairah ni dia badan dia kecil, dia kurus. Sebab apa? Sebab kurang makan. Dia punya tak ada makan, dia sampai ke tahap pernah menggelupur. Macam orang kata, orang ingat aku ni sawan sebab aku ni lapang sangat. Sampai macam orang gila dia, macam orang sawan. Sebab bukan aku gila, tapi aku lapang sangat. Sampai macam tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia masukkan lubang tu, dia bila nak masuk dalam tu, aku pun berusaha mengecilkan diri agar aku boleh masuk dari lubang tersebut. Akhirnya aku dapat masuk dan aku menemukan Rasulullah SAW dalam kebun tersebut. Lega. Masuk, terus dengar suara Abu Hurairah. Siapa panggil? Nabi SAW panggil. Oh, dengar Nabi SAW panggil ni tuan-tuan, seronok lah. Saya ni tuan-tuan, bila saya duduk baca tuan-tuan kisah-kisah Nabi SAW panggil para sahabat ni, kita seronok tau. Dia macam mana? Kita kalau orang hebat panggil kita, syok lah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya duduk buat program dengan TYT Melaka. Dia duduk minta saya untuk tolong buat satu perkampungan angkat orang asli. Dulu dia manage, lepas tu dah jadi TYT tak sempat nak tengok. Lepas tu Ustaz tolong pisat yang manage tu apa semua. Saya pun kadang-kadang duduk mesej kat dia. Mesej kat TYT kan. Mesej dan Tun, hari ni ada program kita ni dah selesai apa semua. Dia komen apa? Dia komen apa? Alhamdulillah. Seronok. Dia komen alhamdulillah je. Seronok dan screenshot lagi. Nak cerita tu baru tu TYT. Kalau label TYT tu kan negara-negara lain macam label sultan aku kan. Tuan-tuan, ini bukan kita panggil, kita yang mesti dia jawab kan. Bayangkan kalau dia panggil kita. Seronok. Tuan-tuan, tiba-tiba Perdana Menteri Abah panggil tuan. Panggil dengan panggil nama sekali. Seronok tuan. Syok. Lihat ni. Kalau tak Abah pun Pak Long panggil pun syok lah. Pak Ngah ke panggil syok lah. Ni seronok sebab orang hebat panggil kita. Tuan-tuan, ni Nabi panggil sahabat. Nabi panggil sahabat dua panggilan tuan. Yang pertama, Nabi pernah panggil dengan panggilan nama dia. Dan ada yang Nabi SAW panggil dengan panggilan manja. Yang ni lagi best. Ya bunayya, dia panggil wahai anakku sayang. Macam dia panggil dekat Anas bin Malik dalam hadis cerita. Nabi SAW pernah panggil Anas bin Malik, Ya Unais. Ya Unais. Anas nama dia. Dia panggil Ya Unais. Anas yang kecil panggil. Ya. Sadar simak, panggil simak. Ya Ghulam, wahai anak. Dipanggil dengan panggilan manja. Allah dalam Quran, kalau Allah nak bagi arahan apa-apa kat kita, tuan-tuan perasan tak? Allah panggil dengan panggilan manja. Apa panggilan manja Allah panggil kita? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu panggilan manja kan? Kalau tak manja, ya ayyuhan nas. Tak manja sikit, wahai manusia. Lagi teruk, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Tidak. Kita ni Allah yang tiraf kita letak satu kedudukan yang sangat istimewa, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Wahai orang beriman, ya Allah, panggilan manja. Kalau tuan-tuan berasa yang tuan-tuan orang beriman, maka tuan-tuan kena sambut apa yang Allah panggil tu. Sambut dia macam mana? Buat apa yang Allah suruh. Dia suruh ayat tu, lepas Nabi SAW panggil panggilan manja. Ya Ghulam, Ya Bunayya, Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Subhanallah. Nabi panggil kita syok. Panggil kita. Banyak selawat. Nah, satu hari seorang lelaki dia mimpi jumpa Nabi. Dia mimpi jumpa Nabi, tapi Nabi tak kenal dia.
Dia kenal Nabi kata, itu Nabi tu. Itu Nabi. Untung juga nampak mimpi jumpa Nabi. Nabi tak kenal. Kita tak pernah mimpi langsung. Mimpi Rasulullah. Itu Rasulullah tu. Dia pun pergi kat Rasulullah dalam mimpi dia. Dia kata, Rasulullah, ni saya ni, kenal tak saya? Rasulullah kata apa? Saya tak kenal kamu. Oh sudah kan. Tak kenal. Nabi tak kenal dia. Dia kata, Rasulullah, bukankah kamu kenal semua umat kamu? Rasulullah, ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Saya umat Rasulullah. Bukankah kenal semua? Ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Pasal apa tak selawat kat Nabi SAW. Dia bangun tuan-tuan. Allah, dia takut Rasulullah tak kenal dia. Maka tuan-tuan, start pada hari itu dia start selawat. Satu hari dia mimpi balik. Waktu tu bukan dia panggil Rasulullah, Rasulullah panggil dia. Pasal apa? Selawat kat Nabi SAW. Kita di padang mahsyar ni tuan-tuan, Rasulullah kenal kita. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana nanti dekat padang mahsyar? Kami ni kamu kenal, dia jumpa selalu. Boleh kenal lah macam. Waktu Nabi SAW bila lepas mayang, Nabi SAW pusing beralih kat para sahabat. Para sahabat berimpun satu tempat nak bagi Nabi nampak muka dia apa. Nabi SAW beralih pusing ke belakang. Oh, semua angkat kepala tinggi-tinggi bagi Nabi SAW nampak dia apa. Salih ala sahabat. Kita pun macam tu juga. Mai tunjuk muka waktu mana? Waktu nak kenuri. Lama nak main, tiba-tiba main tu ada tu nak kenuri apa. Tunjuk muka sonok. Bila Nabi SAW iktiraf, Nabi SAW kenal dia. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan jadi subhanallah, Nabi kata, para sahabat kata, kami ni kamu kenal Rasulullah. Di padang mahsyar ni kenal lah. Orang yang lepas ni macam mana nak kenal apa ni? Ni kita ni. Macam mana Nabi nak kenal kita? Nabi SAW kata, aku akan kenal mereka dengan wajah dan anggota mereka yang bercahaya disebabkan oleh wuduk yang sempurna. Nabi SAW akan kenal kita nanti, anggota kita bercahaya. Nabi kata macam kuda hitam duduk celah-celah kuda putih. Kuda putih duduk celah kuda hitam. Boleh obvious, nampak obvious. Aku ni umat aku. Tapi kita kalau boleh, bukan Nabi nak kenal kita macam tu. Kalau boleh kita nak Nabi kenal nama kita. Tak nak? Jafri, saya. Seronoknya bila Nabi sebut nama kita. Mustahil tak Nabi tak kenal? Mustahil tak Nabi kenal kita? Boleh tak agak-agak Nabi boleh kenal kita? Boleh tak? Selawatkan Nabi sebenarnya. Cintakan Nabi. Dan Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Cinta kat Nabi sungguh, belajar tentang Nabi, kenal Nabi sungguh, selawatkan Nabi banyak, sampai timbul cinta dalam hati kita ni. Cinta kat Nabi, kita akan bangkitkan Nabi SAW. Nanti Nabi panggil nama kita. Oh, nikmat dia. Para sahabat, Abu Hurairah. Oh, subhanallah, Nabi panggil. Tadi risau, nampak Nabi, lega. Kata dia, sallallahu alaihi Muhammad. Aku menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata, faqultu, na'am, saya Rasulullah, ya. Lalu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, baginda bertanya, ni ada apa ni? Pasal apa? Oh, tengok kelang kabut tu main masuk celah-celah lubang apa semua ni. Kita pasal apa ni? Aku menjawab, tadi engkau bersama-sama dengan kami, lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lambat balik, hingga kami pun khawatir kalau engkau tertangkap. Kami semua jadi takut. Dan akulah orang pertama sekali yang paling takut. Dia cerita kat Nabi SAW lagi. Nak cerita risau dia tu. Kami semua pekat takut Rasulullah. Saya lah orang mula-mula kali takut. Nampak kita ambil berat sungguh tu. Tadi bayar cerita communication ni macam mana. Menarik. Lalu saya lalu aku mendatangi kebun ni dan berusaha untuk mengecilkan diriku agar aku bisa masuk dalam lubang tersebut macam seekor musang. Dia punya cerita detail kat Nabi tu. Punya cerita detail kita. Boleh cerita apa saja cari kamu Rasulullah. Takat tu lah. Tak. Dia kata kami tadi doa ramai-ramai kan, tiba-tiba Rasulullah pi, lepas tu
Tengok kami duk takut Rasulullah ni kena tangkap kan. Semua pekat takut. Saya paling takut sekali. Lepas tu saya pun cari-cari Rasulullah. Saya cari pusing-pusing kebun ni. Nampak ada lubang satu kecil. Saya bagi masuk. Saya masuk macam musang Rasulullah. Cerita. Iyalah tuan-tuan. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan sahabat-sahabatku ada di belakangku. Lalu sallallahu alaihi Muhammad lagi Abu Hurairah panggil Abu Hurairah, dan seraya itu dia memberikan kedua selipar dia, bagi pula selipar. Allah, para sahabat dia semua seronok nak khidmatkan Nabi SAW. Siapa dapat khidmat Nabi ni tuan-tuan, dia ni orang mulia langsung. Selipar Nabi semua pegang pula kelang kabut nak pegang. Tongkat Nabi SAW, bila Nabi SAW nak masuk masjid, mereka tumpang nak pegang tongkat Nabi SAW. Selipar letak kat tangan ni. Selipar Nabi tu letak kat tangan ni, punya nak jaga ni. Tuan-tuan, ada sekali letak kat luar. Waktu letak kat luar tu, bila para sahabat tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk masjid, mereka semua pegang selipar Nabi. Bila Nabi SAW nak keluar masjid, mereka letak siap-siap kat depan tu, supaya Nabi SAW keluar lagi, Rasulullah boleh pakai selipar dia. Satu hari, bila Nabi SAW nak keluar, para sahabat cepat-cepat nak pergi letak selipar Nabi, nak pergi sediakan selipar Nabi. Tiba-tiba masuk, bukan tu, terus ambil selipar tu dan buat terbang. Para sahabat macam, apa selipar ni? Semua pekat-pekat lari. Nabi ada dua jenis tuan-tuan. Satu jenis selipar, satu jenis kasut. Kasut ni hadiah daripada apa ni, Ustaz Ahmad. Yang di mana? Di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habasyah, Raja Habasyah. Raja Najasyi. Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan, lalu burung ni pergi ambil, buat lari. Para sahabat ni macam tiba-tiba ni, terpinggak-pinggak ni, masing-masing nak semua keluar nak kejar kasut tu. Tuan-tuan, lalu burung tu lepaskan di satu tempat. Dia orang pergi ambil. Elok nak pergi ambil, dia tengok ada ular keluar daripada dalam kasut tu. Punya nak cerita bukan setakat manusia nak khidmatkan Nabi ni. Sampai ke burung pun kalau boleh nak khidmatkan Nabi SAW. Tu tuan-tuan tengok cerita kisah tongkol kayu batang kurma yang menangis. Kan? Sebab nak khidmatkan Nabi SAW. Nabi duduk sandar, selalu kalau bagi khutbah sandar dekat batang kurma tu. Lama-lama bila orang dah, masjid pun dah makin besar, orang belakang tak nampak Nabi SAW. Maka mai seorang dia kata, Rasulullah boleh tak saya nak buat mimbar? Saya nak buat bagi tinggi sikit, Rasulullah naik atas tu orang boleh nampak sikit. Boleh. Dia pun buatlah sebelah tu, buat 3 steps, 3 tangga. Rasulullah naik atas tu, tengah-tengah duduk khutbah, menangis kat sebelah. Bunyi menangis macam kanak-kanak, macam budak-budak. Dia kata, kami tak tahu siapa menangis tu. Rasulullah berhenti khutbah, saya turun, pergi pegang peluk tu, batang kurma yang lama tu, pergi peluk, usap-usap macam bersemam-semam macam tu. Saya senyap. Nabi SAW naik balik bersama khutbah. Para sahabat tanya tadi, apa yang berlaku Rasulullah? Siapa yang menangis? Tu batang kurma tu menangis. Dia kata dia sedih pasal aku dah tinggalkan dia. Lalu aku beri option kat dia, kamu nak apa? Kamu nak kamu tumbuh balik jadi pohon kurma yang berbuah sepanjang tahun, ataupun kamu nanti nak pilih untuk bersama dengan aku dalam syurga? Dia pilih untuk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Nak cerita bukan setakat sahabat Nabi nak khidmat kat Nabi SAW. Sampai makhluk Allah yang lain pun merindui untuk berkhidmat pada Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, saya nak Nabi SAW kata panggil Abu Hurairah, dan dia bagi kedua selipar dia, sandal dia, berkata, bawa kedua sandal aku ni, dan siapa pun yang engkau jumpa di sebalik kebun ini yang dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan semua melainkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hatinya, maka berikanlah dia khabar gembira dengan syurga. Keluar jumpa siapa-siapa kat luar sana yang dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam dengan sepenuh keyakinan hati dia, beritahu kat dia khabar gembira yang mereka ni akan masuk syurga Allah SWT. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan lanjutan hadis ini yang panjang. Ada lagi hadis ini sambung panjang lagi. Jadi penjelasan hadis ini sebagai berita gembira besar bagi ahli tauhid, ini orang-orang yang mengesahkan Allah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah secara ikhlas daripada lubuk hatinya, maka baginya syurga Allah SWT.
Tuan-tuan, mengucap 2 kalimah syahadah bukan sekadar ucapan di lidah, tapi sampai masuk ke dalam hatinya. Setiap ucapan kalimah syahadah ni dia akan terzahir dengan perbuatan mengesahkan Allah. Apa dia? Dia tidak menyembah yang lain selain daripada Allah. Dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Dia berusaha untuk melakukan ibadat atas segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang akan terhasil daripada kalimah tauhid yang ada dalam diri dia. Dan maka kisah ni cerita apa? Cerita tentang berita gembira. Cerita dia tentang hujung tu aja, yang kait dengan tajuk ni, menyampaikan berita gembira kepada orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, tuan, kalimah tauhid kita ni kita kena renew setiap hari. Renew. Salih ala si Muhammad. Waktu duduk di padang mahsyar, dalam satu riwayat cerita hadits qudsi, dibentangkan 99 dokumen kita yang apa yang kita buat sejuh mata memandang. Setiap dokumen sejuh mata memandang. Punyalah jauh, punyalah banyak benda yang kita buat. Betul kan? Allah sebut wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Bila dibentangkan kita amal, kamu akan melihat orang berdosa itu mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celaka kami hari ini, kita apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalamnya. Dan semua benda kita buat ni, setiap benda, setiap momen catat satu. Ni tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, ada tak? Catat tak? Catat. Bukan catat, oh daripada pukul 10 pagi, daripada pukul 9.30 pagi sampai 10.30 pagi duduk dekat dalam kuliah. Bukan macam tu. Dalam kuliah tu 9:01 buat apa, 9:02 buat apa, tangan pegang apa, mata tengok mana, mulut cakap apa, tangan tulis apa, kan? Mata tengok handphone apa, mesej kat siapa. Ni detail sampai macam tu. Dalam tempoh sejam ni, dalam tempoh sejam ni berapa banyak catatan kita dah ni. Betul tak ni? Sekali ni jalan balik ni, daripada sini nak sampai ke rumah kita. Dari sini sampai rumah kita. Kemudian dalam perjalanan tu, dalam perjalanan tu, apa kita buat sekali, kita tengok apa, kita jumpa siapa, kita sembang apa, kita beli apa. Dia tuan-tuan, dalam sejam ni entah berapa lain muka surat dah agak-agak. Betul kan? Ni daripada balik dulu sampai mati. Tuan-tuan tengok punya banyak dokumen kita. Tuan-tuan, agak yang mana berat? Agak-agak yang mana berat, yang mana ringan? Nak amal yang kita buat, nak bagi jadi pahala, dia kena ikhlas. Amal kita buat, nak bagi jadi pahala, 2 syarat dia. Pertama ikhlas, yang kedua amalan itu mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Itu 2 syarat. Apa amal itu buat? Ikhlas ni apa ni? Buat semata kerana Allah. Allah tak tengok, manusia tak tengok, tak apa, tak ada siapa paksa kita. Itu ikhlas tu. Okey, dalam buat baik tu agak-agak ikhlas. Dalam maksiat nampak macam ikhlas. Betul ni? Tak ada siapa suruh kita buat, kita buat. Dalam buat baik nak kena suruh baru buat. Faham tak? Dalam buat baik, orang tengok baru sedar. Orang tak tengok pakai tak buat dah. Dalam buat maksiat, orang tak tengok lagi nak buat. Faham tak ni? So kita takut yang recognize nanti ialah maksiat lebih daripada ibadat. Ada, semayang ada, tapi tak ada pahala. Pasal apa? Nak orang tengok, nak orang puji, nak orang kata bagus, nak apa? Ada, tak ada pahala. Faham tak? Benda-benda macam ni lah yang Allah kita takut tu. Maka Allah masya Allah. Jadi waktu dibentang kita amal tu, tengok-tengok dosa dia banyak sungguh. Banyak sungguh dosa dia.
Kata sudahlah, macam mana nak buat ni, dosa banyak sangat ni. Tiba-tiba Allah kata apa? Ada satu amalan yang kamu buat, yang amalan ni lebih berat daripada segala dosa-dosa yang kamu ada. Apa dia? Dibawakan kepada selembar kertas. Lu macam mana selembar kertas ni nak boleh bagi berat lebih daripada ni? Macam mana selembar kertas? Ambil selembar kertas tu, tak atas timbang kanan. Oh, berat lebih daripada dosa-dosa dia ni. Apakah yang tercatat pada lembaran kertas tu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah tauhid ni yang menjadi penyebab dan semua amal-amal dia sah di sisi Allah. Allah gambarkan macam pokok yang tunas dia tu, pucuk itu menjalar ke langit serta. Kalimah tauhid dia panggil kalimatun tayyibatun la ilallah. Dengan ada oleh Allah ni, tuan-tuan pacak je semayang, naik ke atas. Tuan-tuan pacak sedekah, naik ke atas. Tuan-tuan senyum kat orang, naik ke atas. Tuan-tuan buat baik apa pun, naik ke atas. Tanpa ada kalimah thayyibah ni, buat apa pun tak hidup. Tuan-tuan faham tak? Seorang orang Islam sedekah, seorang orang kafir sedekah. Orang Islam sedekah RM1, orang kafir sedekah 1 juta. Yang mana yang naik ke atas? Yang RM1 naik ke atas. Pasal apa naik ke atas RM1 ni? Pasal ada la ilaha illallah. Tu faham ni? Tu kepentingannya. Dan kita takut kadang-kadang kalimah ni kita berasa macam ada kat kita, tapi dia dah tak ada. Sebab Nabi SAW sebut akhir zaman, iman pada hati manusia ni boleh keluar macam mana anak panah keluar pada busur panah. Dia punya cepat, laju sampai tak perasan. Kadang-kadang perbuatannya boleh menyebabkan gugur akidah, perkataan dia boleh menyebabkan gugur akidah. Dan ni ujian untuk mai kat kita ni. Ayat tak ada. Jangan ni. Silap-silap berapa ramai orang yang boleh kufur dengan perkataan dia, ayat tak ada. Siapa Allah buat kat aku lagu ni? Allah bagi segala nikmat ujian apa semua ni pasal siapa yang dia start mempertikaikan takdir Allah. Faham tak? Bahaya, jaga elok. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, demikian hadis kita bincangkan pada hari ini. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang masih membincangkan tentang sunnahnya, hadis yang terakhir pada membincangkan sunnahnya, kita menyampaikan berita-berita gembira insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh tanda kat situ, insya-Allah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Mudah-mudahan aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.